Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat datang. Saya ucapkan kepada rakan-rakan peserta kohort 1 bagi tajuk Share and Teach Me bersama dengan Cikgu MK untuk kita sama-sama mengikutilah perkongsian dalam tajuk pengurusan pentaksiran dalam Google Workspace for Education dan juga tools-tools yang berkaitan yang dapat kita gunakan. Okey, saya juga nak mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan guru yang baru saja menyertai untuk malam ini, dan cikgu tak perlu risau, untuk sesi pertama kedua tu telah saya rakam dan juga telah saya kongsikan di pautan link data studio yang saya kongsikan dalam grup Telegram. Okay, dan untuk malam ini ya cikgu, kita akan fokuskan kepada bahagian main course dia lah. Untuk malam pertama kita menguruskan bahagian pengurusan Google Drive kita. Okay, tapi sebelum tu awal-awal bismillah ni saya perkenalkan dirilah, saya Cikgu MK ataupun boleh kalau nama panjang saya tu Cikgu Muhammad Kamarul Izwan bin Osman. Cuma saya ambil huruf M dengan K lah. Muhammad Kamarul tu saya ambil M dengan K untuk panggilan mesra lah. Cikgu MK. Saya masih bertugas di Sekolah Kebun Serdang sebagai guru bahasa Inggeris tahap 1 dan juga saya mengajar subjek PMK lah untuk tahap 6. Okey, ni background saya lah, poster saya yang tak seberapa ni. Mana saya tahun ini alhamdulillah dipilih sebagai Cikgu Juara Digital 2021, dan sebelah kiri tu ini adalah grup yang saya berbimbing sebagai Google Educator Group, GEG Agoba, dan di aplikasi Edpuzzle ni saya juga merupakan coach Edpuzzle start daripada tahun 2019 Edpuzzle coach. Okey, hari ni saya switch pada Chromebook disebabkan PC yang saya buat semalam nak dijadikan cerita cikgu. Selepas selesai pukul 10 malam, PC dia ada bagi signal yang kabel di dalam dia ada satu kabel nak sambung daripada SSD ke motherboard. Yang kabel yang selalu getah tu getah dia dah terburai dan dah melekat dekat motherboard, dan dia keluar macam wire yang halus-halus tu. Baiklah panjang umur, dia tak short circuit. Okey, dan lepas dia dah keluar, dia monitor off, dan saya elok-elok lah habis selesai kita pergi kelas tu, dia tunjukkan lah kata keadaan macam tu, dan hari ni saya hantar repair lah. Dan saya switch kepada Chromebook, diharapkan malam ini dimudahkan Allah mudahkan saya untuk kongsikan malam ini. Dan kalau dilihat ni saya menggunakan Chromebook sejak 2016, zaman pelantar BF4 dulu. Kat situ lah 3-4 tahun menggunakan Chromebook, dan akhirnya terpilih sebagai trainer untuk Chromebook lah. Okey, di sekolah memegang admin delima, dan juga di PPD, JPN dan juga di pihak task force kementerian juga saya juga terlibat dalam portal delima. Okey, saya punya expertise dalam segi part trainer ni cikgu, saya mengambil subjek math expert untuk management and dia ada ni managing teknologi ataupun dalam ringkasnya pengurusan pentadbiran lah dalam digital learning. Dan kemudian saya juga terlibat dalam applied digital skill, grow with Google. So itu ada 2 part yang saya banyak buat sesi training lah ataupun sesi sharing lah untuk jemputan-jemputan di sekolah. Okey. Ulangan semula. Cikgu tak dapat ni. Okey, right. Dan nanti kalau Cikgu Ina tak
tak keberatan boleh sharekan pautan link ni untuk Cikgu Lo join. Dan pada masa sama saya kena auto admit untuk bahagian ini. Okay, so dah auto admit. So nanti Cikgu Ina boleh bantu saya untuk admit sharekan link ni kepada Cikgu Lo yang telah daftar hari ini. Okey, kepada Cikgu yang ikuti malam ini, saya ringkaskan untuk tentatif ni. Untuk bahagian tentatif ketiga ni, Cikgu boleh sama ada nak akses sendiri pun boleh, apa yang ada dalam Portal 5 dan juga apa yang ada dalam Google Workspace for Education Tools yang ada dalam Portal 5, ada yang dalam akaun 5, ataupun Cikgu ada akaun G Suite yang lain, juga fungsi yang sama juga. Dan cuma part yang kita fokus pada sesi bulan ini ataupun bulan Ogos ni, iaitu persediaan guru dalam menguruskan pentaksiran dalam talian menggunakan aplikasi dan tools Google Workspace for Education, sama ada cikgu pengguna akaun D5 ataupun pengguna akaun Uniday ataupun akaun G Suite yang lain lah. Okey, dan saya bagikan pada 3 kohort. Kohort pertama ni kita fokus pada persediaan sebelum. Kemudian kohort kedua untuk pengurusan semasa, dan kohort ketiga pengurusan selepas. Okey, so minggu ni adalah minggu kohort pertama dan kita fokus pada sebelum. Okey, sebelum kita menguruskan pentaksiran dalam talian lah. So kita nak tahu apa persediaan yang kita perlu ketahui lah sebelum kita nak menjalankan penilaian ke pentaksiran secara dalam talian. Okay, and then dekat bahagian slide ni juga, okay, saya ada untuk tentang pengenalan pentaksiran, yang mana kat sini saya juga ambil maklumat daripada website PPK tentang apa itu pentaksiran pendarjah, okay, dan mengapa ia penting. Dan untuk Portal 5 ni saya maklum cikgu pun sudah lama nak akses dan juga sudah tahu apa feature-feature yang ada dalam Portal 5. Cuma kita punya pengurusan persediaan sebelum, semasa dan selepas ni, kita banyak akan menggunakan fungsi Google Workspace lah. Okay, sebab bila kita pakai Google Workspace for Education, dia berbeza dengan akaun Gmail. Sebab Gmail ni dia limitation dia satu, storage dia. Kedua, kita nak gunakan macam-macam yang ada dalam Google Workspace for Education yang feature-feature tambahan tu kita tak dapat sebab dia punya Gmail ni dia fokus pada email peribadi, dia tak pergi kepada bahagian education ke enterprise ke. So pusing-pusing itu je yang boleh diguna pakai lah. Okay, yang ni basic lah dalam Portal 5 tu, cara nak log masuk, kemudian nak explore tentang menu guru, kemudian menu Google Workspace 5. So cikgu, saya pasti cikgu pun sudah tahu macam mana nak akseskan tiga-tiga maklumat ni. Okay, dan begitu juga dengan bahan sumber lah. Okay, sambil tu saya akan kongsikan dia punya slide sesi ni sekejap Okay, slide sesi. Okay, so nanti cikgu boleh ni lah, cikgu boleh rujuk pada bahagian URL dalam comment box ni. Saya nak share sekejap pada cikgu.
saya dah share dalam comment box Google Meet yang cikgu join ni. Okey. Dan barulah saya boleh fokus pada yang inilah slide. Okey. So persediaan guru, okey, kita fokus part 1 sebelum, part kedua semasa, part ketiga selepas, supaya bila cikgu dah menguasai sebelum, semasa dan selepas ni, okay, cikgu dah tahulah bagaimana nak menguruskan. Sebab kat sini dia ada part yang teknikal dia, ada part yang secara dalam talian nak kena tahu seluk-beluk dia dan bagaimana cikgu nak menguruskan data analisis tu. Yang ni lah kita kena tahulah sebelum dia macam mana, semasa dia macam mana, selepas dia macam mana lah. Okay. And then minggu ni yes, kita cohort 1 ni kita fokus pada persediaan sebelum. Okay. Hari pertama, hari Senin tu cikgu saya recall balik lah. Kita fokus pada pengurusan Google Drive kita. Kita createkan folder, kita settingkan upload to Google Document format. Kita buat warna-warna folder. So yang ni cikgu boleh rujuk semula rakaman yang saya kongsikan dalam link kat group Share and Teach Me. Okey, kemudian semalam kita cara nak menguruskan database pentaksiran. Okey, kalau semalam tu kita tahu macam mana kita nak buat senarai nama, kemudian kita nak masuk kolom-kolom TP1 sampai TP6. Kemudian dalam kolom TP1 TP6 ni kita belajar cara nak buat semak-semak tanda right tu. Dan sama semak tanda right tu daripada tak ada warna, kita main warna merah, biru, hijau, titik-titik. Okay. So lepas tu cikgu buat salinan untuk tahun 1 punya 1, tahun 2 punya 2. Dan kemudian bila cikgu buat banyak tu, kita kumpulkan semua tu dalam bentuk database. Okay, kita buat satu database guna Google Sheet ni, dan kita buat duplicate sheet lah untuk kelas pertama, kelas kedua sampai kelas habis. Dan habis kelas tu, bagaimana cikgu nak share template ini kepada rakan-rakan lain. So kita belajar cara nak tukar perkataan edit kepada copy supaya orang tu tak kacau kita punya tapak. Tu yang semalam lah untuk malam kedua. Dan malam ini, malam ketiga hari Rabu ni, okay, kita nak ni dia main course dia, iaitu aplikasi pentaksiran menggunakan Google Form. Okey. So dalam Google Form ni secara umumnya ini adalah aplikasi yang banyak digunakan pakai oleh guru melalui akaun Google Workspace, contohlah Lima ke atau Edit ni. Untuk menjalankan pentaksiran ni kita maklum ada dua. Pentaksiran dalam bentuk formatif dan satu lagi pentaksiran dalam bentuk summatif. So formatif ni seperti mana kita tahu, kita boleh buat pilihan jawapan ABCD ataupun pilih dua jawapan daripada satu, tapi pusing-pusing pelajar kena pilih satu jawapan yang betul, dan kemudian pelajar akan submit Google Form ni dan dia akan keluar markah. Lepas tu kalau summatif ni, summatif berbeza pula. Bila kita bagi contohlah, bagi arahan dalam contohlah kalau kita pakai Google Classroom, pelajar akan hantar dia punya tugasan ataupun dia punya karangan dalam bentuk typing, ataupun dia nak dia tulis dalam dia punya A4 ataupun buku panjang tu, dan dia boleh screenshot dan dia boleh juga hantar dekat Google Classroom. Ataupun nanti bahagian penilaian summatif ni kita akan tahu macam mana cikgu bagi arahan dalam bentuk teks, tapi pelajar nak return kepada cikgu dalam bentuk karangan, ataupun cikgu boleh setkan pelajar tu kena upload gambar ataupun karangan je lah, dan kat situ cikgu boleh lihat hasil pelajar. Dan hasil pelajar tu ni advance sikit lah, cikgu boleh gunakan annotate kami untuk menanda karangan pelajar tu. Tu yang kita akan selok-belok nak terwakai lah macam mana cikgu nak memberi pentaksiran lah secara formatif dan juga summatif. Okey, untuk bahagian lain, sebenarnya saya nak mula dengan cikgu bagaimana cikgu nak tahu kat mana cikgu nak mula Google Form ni. Okey. So dalam Google Form ni sambil saya terangkan, nanti saya akan tunjuk bagaimana
Form selain cikgu nak buat taksiran dalam bentuk Google Classroom, ada juga cikgu boleh direct nak createkan Google Form. Itu shortcut dia. Nanti saya akan tunjukkan kaedah dia. Maknanya satu, cikgu Jana taksiran guna Google Form ni, cikgu buat quiz dalam Google Classroom pertama. Kedua, cikgu direct buat Google Form kosong daripada website forms.new ni. Cikgu boleh createkan Google Form. Cuma Google Form tu nanti dia akan berada dekat cikgu punya My Drive. Macam hari pertama tu kita belajar cara nak buat Google Drive. Lepas tu kita namakan, kita createkan satu folder baru. Nama mungkin daripada My Drive tu kita buat folder unit akademik. Dalam unit akademik tu cikgu buat folder bawah dalam unit akademik tu folder pentadsiran dan penilaian. So dalam folder pentadsiran dan penilaian lah cikgu boleh wujudkan Google Form yang cikgu hasilkan lah. Ataupun kalau macam cikgu nak try test dulu pun boleh. Boleh typekan kat URL Omnibox tu forms.new, dia akan createkan satu Google Form. Ataupun kalau cikgu nak try Google Form daripada handphone, boleh download dia punya apps tu, boleh createkan Google Form. So nanti bila cikgu klik pada gambar-gambar dekat slide ni, dia setiap satu ni ada pautan link yang saya embedkan atas gambar lah. Jadi cikgu boleh tekan-tekan tu, nanti dia akan pergi pada pautan link kat DC dengan ni, dengan juga yang apps lah. Okey, untuk makluman cikgu juga, itu kan ada lebih sebenarnya lebih daripada 15 bentuk assessment yang cikgu boleh gunakan dalam Google Form ni. Yang mana secara umumnya Google Form ni salah satu tools formatting assessment yang boleh membantu kita ni dalam sambil kita nak collect information tentang pelajar kita, nama, kelas mana, lelaki ke, perempuan ke, tahun 1 ke, tahun 4 ke, tingkatan 1 ke, semua. So kita awal-awal tu memang kita dapat data pelajar. Lepas tu kita boleh nak nilai sama ada mungkin awal-awal Google Form yang kita buat ni, kita dapatkan dulu latar belakang pengetahuan setiap adik pelajar. Kita buat dulu quiz. Contoh tajuk kemahiran manipulasi ataupun kemahiran proses sains. Awal-awal bulan pertama nak masuk tajuk kemahiran proses sains ni ada 5 kemahiran tu, kita nak dapatkan pengetahuan setiap adik pelajar, kita buat dulu Google Form quiz ni. So kita tengok skor pelajar. Pelajar ni tahu ke, tidak tahu ke, ataupun knowledge dia bersedia ke. So kita boleh buat satu quiz assessment kat situ. Dan lepas dia dah buat tu, barulah kita dapat tengok dia punya ayat lah. One way that teacher often use formatting assessment to tailor their instruction. Sebab biasa bila kita dah tahu pelajar-pelajar kita ni, tengok daripada soalan kuisis pra percubaan tu ataupun pra pengetahuan tu, kalau student kita ni out of 100 tu 60% ke 70% jawab skor tinggi, yes, they are ready to our subject lah. Tapi kalau macam rendah lagi tu, okay, mungkin subjek ni baru, and then masa cikgu nak mengajar tu nanti, cikgu boleh tailorkan lah ataupun boleh customize. Okay, diorang tak berapa nak faham tentang kemahiran proses sains ni. So cikgu masa awal-awal tu, cikgu boleh ubah, masukkan video YouTube dulu tentang, mungkin awal-awal tu cikgu dah tunjukkan video. Lepas tu barulah cikgu masukkan elemen orang kata apa, kolaboratif. Maknanya pelajar nak bagi faham tajuk ni, cikgu buat tugasan awal, perbincangan, mungkin mereka rujuk dulu buku teks untuk awal-awal tu dari tajuk kemahiran proses sains tu. Okay, cikgu bagikan tugas-tugas dan mereka akan explore tajuk tu, and then cikgu instead cikgu ajar mereka, why not cikgu change dia punya method tu, mereka fahamkan dulu tajuk tu, and then mereka akan present kat cikgu. So kita tengoklah pemahaman dia orang. Okay, so daripada formative assessment yang pertama cikgu bagi sebelum cikgu mengajar tu, dan compare dengan apa yang mereka present dekat cikgu tu, cikgu akan nampak lah daripada
awal-awal tak berapa nak tahu tentang tajuk pengarahan proses sains, bila dah present tu, cuba cikgu bagi balik soalan yang pra-pengetahuan tu, hantar balik kat dia orang, tengok mesti confirm markah tu berbeza sikit daripada awal ataupun selepas mereka dah faham tajuk yang cikgu share. And then kat sini lah, based on data yang collected from the assessment, kat situlah kita boleh nilai pelajar kita ni, whether dia punya TP awal-awal lah untuk tajuk tu, boleh tak sampai TP 3, 4 ataupun kalau mereka dah faham, dah boleh present, mereka boleh buat macam-macam tu, mungkin cikgu boleh bagi TP 5 ke, ataupun nak lebih ke TP 6 ke, itu mengikut cikgu punya penilaian dan penafsiran lah. And then kat situlah bila dah ada result tu, cikgu nak buat pemulihan ke ataupun nak buat pengukuhan ke, kat situlah boleh membantu. Utamanya bila cikgu dah ada data dia ni. Okey, so dalam slide yang cikgu dapat ni, nanti cikgu akan tengoklah dekat bahagian form dash active accessible resource ni, sebenarnya dia ada hyperlink. Nanti bila cikgu klik tu, cikgu akan dapatlah 15 access 15 template bagaimana cikgu nak gunakan Google Form ni dalam bentuk yang lain lah, selain daripada asas nak buat multiple choice question dan sebagainya. So cikgu boleh access kat sini lah. Okay, now saya nak pergi kepada bahagian tunjuk cara ataupun live demo lah. Okay, sambil saya tunjuk ni, cikgu juga nanti sama juga, cikgu akan buat sama-sama dengan saya. Cuma beza kat malam ini saya tak buatlah breakout room, maknanya cikgu dengan saya sama-sama buat dan sama-sama explore. Okay, dan apa yang saya nak buat ialah saya akan pergi ke bahagian kita punya drive ni. Okay, apa yang saya buat, apa yang saya nak cikgu buat. Okay, cikgu masuk kepada folder masing-masing. Folder masing-masing yang ada nama cikgu ni, maknanya cikgu daftar je. Daftar, saya terima email cikgu, kemudian saya createkan cikgu punya folder, dan kemudian cikgu akan saya beri access lah untuk folder nama cikgu. Okey, apa yang kita nak buat sekarang ni cikgu, cikgu akan masuk kepada folder cikgu sendiri, jangan masuk rumah orang lain lah. Masuk rumah sendiri. Okay, kemudian contoh kat sini. Okay, saya masuk kat sini. Okay, so kalau cikgu tengok folder cikgu masih lagi kosong, apa yang saya nak cikgu buat ialah cikgu klik kanan ataupun right click kat sini pun boleh, ataupun cikgu nak klik new pun boleh, ambil folder. Okay, dan cikgu nak kena namakan folder ini penilaian dan pentafsiran. Okay, lepas tu klik create lah. So cikgu akan ada nampak folder macam ni. Okay, nak nampakkan cikgu dah buat ni, instead daripada warna kelabu ni, cikgu tukarlah warna yang sesuai lah. Hijau boleh, biru boleh, kuning boleh. Okay, so cikgu dah ada folder penilaian dan pentafsiran. Lepas cikgu dah ada tu, barulah cikgu masuk dalam folder penilaian dan pentafsiran. Okay, so sekarang ni saya nak buat satu lagi folder. Okay, satu folder ni. Cuma folder ni saya nak minta cikgu namakan. Okay, kat sini saya namakan sebagai Google Form. Okay, so cikgu akan buat folder nama dia Google Form. Dan Google Form ni dia glamour dengan warna purple. Okay, so cikgu akan juga buat warna purple. Okay, dan bila dah ada folder Google Form ni, okay, cikgu akan masuk dalam folder Google Form. Okay, so kat sini kita akan membina Google Form. Okay, macam saya tunjuk tadi, saya tunjuk tadi Google Form yang ini. Okay, alright. Selain dekat cikgu nak buat Google Form direct daripada Google Drive tadi, macam saya nak tunjuk kepada cikgu. Okay, kalau cikgu lihat bila cikgu buka satu tab browser barulah, Google Form, kalau cikgu pergi pada
sini. Dia punya ikon. Kedua, kalau cikgu nak type Google Form yang baru pun saja boleh. Cikgu type form.new. Okay, forms.new. Itu shortcut dia. Okay, sekejap Okay, cikgu. Okay, sorry. Dia keluar tab tu tak nampak. Okay, saya ambil yang your entire screen. Okay. Okay, so bila cikgu pergi kepada forms.new ni, okay, so cikgu tengok belah atas tu ada forms.new. Okay, dan bila cikgu type dan cikgu tekan enter, so dia akan createkan satu Google Form barulah. Cuma bila cikgu buat kaedah macam itu, Google Form ni dia akan berada dekat cikgu punya My Drive. Dia dekat depan ni lah. Dekat My Drive kat sini. Okay, cuma sekarang ni bila cikgu dah buat, bila dah buat kat sini, cikgu bolehlah nak dia akan keluar ni. Dia punya tepi ni dia ada move to trash ke dan sebagainya. Tapi yang ni secara umum ini kaedah cikgu dapat direct daripada forms.new. Tapi saya tak nak tunjuk yang itu, cuma saya nak tunjuk ialah di bahagian yang ini. Okay, cikgu akan membuat Google Form di dalam Google Drive masing-masing. Okay, kaedah dia sama ada cikgu nak create plus new, ambil Google Form yang sini. Okay, kat sini Google Form. Okay, ataupun cara kedua, cikgu klik kanan, cikgu juga ambil Google Form kat sini. Dua-dua kaedah pun boleh. So kat sini saya nak cikgu klik pada Google Form. Okay, so cikgu akan create satu Google Form. Tapi kalau cikgu lihatlah, sekarang ni Google Form macam nak ambil kehadiran pun boleh, ataupun cikgu nak dapatkan latar belakang pelajar cikgu pun boleh. Okay, so apa yang kita nak buat ialah kita akan gabungkan latar belakang pelajar dan juga cikgu punya kuis yang pertama. Kita nak buat kuis yang pertama. Tapi bila cikgu dah ada Google Form ni, nak jadikan dia sebagai kuis, cikgu kena tukar dia punya format dia. Di mana format dia cikgu nak tukar ni, cikgu boleh pergi kepada bahagian setting dia ni, sebelah dia punya perkataan send ni, pergi pada setting dia. Kalau cikgu lihat kat sini, dia ada general, ada presentation, ada quizzes. Okay, terlebih dahulu cikgu check dekat bahagian general ni, di mana setiap kali cikgu nak createkan quiz ni ataupun formative assessment pakai Google Form ni, cikgu boleh ambil email pelajar ni, supaya bila pelajar dah hantar dekat cikgu, kalau pelajar tu nak salinan Google Form quiz dia ni, dia boleh. Itulah cikgu Zizul. Yang tu bahagian tajuk juga tu. Yang kita akan sentuh juga bahagian formative formative assessment, penilaian sumatif sumative assessment. Kita nak pakai yang cikgu Azizul lalukanlah. Okey, daripada general tadi, yang ni kalau macam cikgu tekan always, maksudnya asal pelajar submit saja quiz yang cikgu buat, mereka akan dapat satu salinan di-emailkan pada mereka lah. Tapi kalau cikgu stick yang ini, kalau pelajar nak salinan, dia tekan yes, baru dia dapat lah. Kalau tak, dia tak dapat lah. Okay. And then kat sini cikgu tengok require sign in ni secara default,
Google Form ni dia akan tengok domain mana yang cikgu gunakan lah, sama ada cikgu guna delima ataupun dididik. Cuma sekarang ni cikgu punya pelajar ada yang tak pakai email delima, mungkin dia pakai email handphone, dia nak jawab quiz cikgu. Kat sini cikgu kena biarkan kosong lah, tak perlu titik lah. Maknanya kalau pelajar tu terpakai email parent mereka yang office punya ke, mereka masih lagi boleh jawab lah. Okay, dan kemudian limit to one response ni, bila cikgu createkan formative assessment, kalau pelajar dia rasa first attempt dia maka dia tak berapa nak bantu tu, tapi mereka tak bolehlah nak jawab lagi sebab setting kita ni limit to one response. Tapi kalau kita anti, pelajar dia boleh banyak kali jawab lah sampai dia score 100%. So kat sini kita kena main peranan lah. Kita boleh tick ke ataupun kita tak perlu anti. Okey, lepas itu respondent can edit ni, yang ni cikgu kena biarkan kosong. Sebab kalau cikgu tekan ni edit after submit, bila hantar tu kita dah hantar balik ataupun pelajar tu dah tengok markah, maka dia tak score, so dia edit balik, kemudian dia return balik. Dia boleh edit balik. So kita tak nak macam tu, cikgu biarkan kosong, and then bila dah cikgu check, general ni dia setting yang cikgu perlu buat. Kemudian di bahagian quizzes ni, quizzes ni lah yang mana cikgu kena tukar daripada setting bukan quiz tu, swipe je ke kanan, make this a quiz. Jadikan Google Form ni sebagai quiz. Lepas itu bila cikgu scroll bawah, dia akan keluar lah setting release grade. Masuk kat sini, lepas pelajar tu submit, dia akan ada satu menu tu view score. Pelajar tu boleh tengok lah markah dia selepas mereka jawab. Dia macam ni lah, kita buat dalam dewan peperiksaan. Pelajar masuk pintu depan, habis jawab, bila dia keluar tu dia tekan button submit tu, dia dah keluar result lah. Tu yang seronok kalau cikgu gunakan Google Form dalam formative assessment ni. Pelajar jawab, terus dapat skor. Dan bila pelajar jawab skor tu, bila view skor tu, bila dia ataupun bila kita tick kat sini, respondent can see ni, dia boleh ataupun pelajar kita ni boleh tengok soalan yang dia tak jawab. Kemudian skema jawapan yang kita letakkan dalam soalan tu dia boleh tengok, dan juga total markah setiap soalan tu pelajar juga boleh lihat lah. Ini bergantung kepada kita lah, cikgu yang membuat soalan ni. Kalau kita tick semua ni, pelajar boleh buat ulang kaji lah. Contoh kalau dia tengok correct answer ni, jawapan yang dia buat salah tu dia tengok skema jawapan, macam ni jawapan dia, dan dia boleh buat kebetulan dalam buku ke apa ke, dan mereka boleh tahulah itu jawapan sebenarnya. Dan begitu juga dengan total markah. So bila cikgu dah jadikan Google Form cikgu ni sebagai quiz, dan cikgu tick bahagian 3 item ni, miss question, correct answer, point value ni, pastikan last sekali cikgu save lah. Okay. So bila tekan save tu automatic, cikgu punya Google Form ni kat tepi ni total points ni, saya cuba bagi nampak cikgu warna merah. Betul, susah sikit. Okay, cikgu tengok kat sini total point ni, ada markah dia. Alright, untuk first pertama ni, cikgu akan namakan contoh pertama quiz sejarah tahun 4. Okay, dan kemudian bila cikgu namakan tajuk cikgu, okay, dan kemudian cikgu just highlightkan nama tajuk ni, kemudian cikgu paste dekat untitled form, dan automatic cikgu akan ada nama dekat sini. Dan di bahagian form description ni, cikgu akan tulis arahan pada soalan ini ataupun quiz ini. Sila jawab semua soalan.
cikgu akan nampak dekat bahagian email ni adalah quiz Google Form yang cikgu buat ni memerlukan pelajar tu mengisi email, sama ada email MOE dia ke, ataupun email handphone dia ke, ataupun email apa dia ke, berulang. Janji email tu email lah. Dan kemudian dekat bahagian untitled question ni, kita nak dapatkan dulu maklumat pelajar. Kat sini cikgu bolehlah typekan dulu nama penuh. Okay, dan bila cikgu type nama penuh tu, automatik dekat bahagian pilihan jawapan ni, dia pergi kepada short answer lah. Okay. Dan kemudian cikgu klik pada required. Okay. Dan kemudian bila cikgu klik pada required ni, pelajar memang kena isi nama penuh. Dia tak boleh skip soalan nama penuh. Okay. Dan cikgu nampak dekat bahagian answer key ni, terus ada pilihan skema jawapan. Yang ni cikgu biarkan kosong, sebab ini bukan soalan ada markah. Mereka kena isi nama lah untuk rekod mereka nak jawab. Okay, lepas cikgu dah letakkan nama penuh dan juga setting required ni, dan cikgu nak pergi kepada soalan kedua, sama ada cikgu nak mula daripada add question kat simbol tambah kat sini, ataupun cikgu nak duplicate je soalan ini untuk pergi pada soalan kedua. Either way lah. So cikgu klik pada duplicate dan cikgu tukar pula nama kelas ataupun kelas. Okay. So kelas sama juga. Sekiranya cikgu mengajar dua kelas ke tiga kelas, kalau cikgu tak nak belajar buat short form lah, 2 anggrek dia buat 2A, ataupun 2 jauhari dia buat 2J. So cikgu nak standard, nak sama pilih jawapan sama, sebab nanti bila cikgu nak semak dekat dia punya database tu, kejap 2J, kejap 2 jauhari, kejap 2J, 2 jarian. So banyak data tak samalah. Ya. Kita tukar daripada short answer ni, cikgu buat multiple choice. Okay, dan cikgu typekan dekat sini option pertama. Sekarang ni soalan untuk quiz tahun 4 ni, cikgu namakan 4 anggrek. Okay, kemudian kedua 4 cempaka. Lepas tu 4 dahlia. Dan kemudian terakhir 4 kenanga. Contohlah kalau cikgu ada 14, cikgu boleh buatlah pilihan jawapan 14 ni. Okay. So sekarang ni untuk soalan pertama dan soalan kedua ni, lebih kepada cikgu nak tahu siapa yang jawab soalan cikgu dan daripada kelas mana. Okey, saya akan tarik handbrake sampai maklumat pelajar dulu, dan saya akan saya akan sharekan Google Form ni kepada cikgu, dan saya nak cikgu createkan cikgu punya Google Form sendiri. Okay, saya akan copy link ni dan saya akan sharekan di ruangan comment box Google Meet ni. Dan apa yang saya nak, cikgu make a copy. Cara dia make copy, bila cikgu klik make copy, dan cikgu just tukarkan daripada perkataan copy off ni, cikgu tukar pulanglah cikgu nak buat quiz subjek cikgu. Dan kemudian bila cikgu nampak kat sini ni ada satu file ataupun folder kat sini. Cuma kalau bila cikgu make a copy Google Form orang lain, dia akan simpan dekat my drive. Cuma cikgu nak uruskan drive dia punya Google Form ni, cikgu tak nak simpan dekat my drive, cikgu nak simpan dekat cikgu punya folder. Okay, folder yang kita akses sekarang ni adalah folder Cohort 1. Cikgu klik anak panah ke kiri back ni, dan cikgu akan ambil share drive, dan cikgu akan pergi kepada ni Ogos Cohort 1 ni, dan kemudian cikgu carilah nama cikgu, masuk rumah cikgu dan ambil folder penilaian taksiran, dan cikgu pergi pada Google Form.
dan cikgu klik move here. Okay. Dan kemudian cikgu kliklah move. Okey. So saya nak cikgu dah ada kopi cikgu sendiri dan cikgu renamekan apa tajuk cikgu punya formative assessment yang cikgu nak buat. Macam sekarang ni saya buat contoh kuis sejarah. Cikgu letakkan soalan nama penuh dan juga kelas cikgu sendirilah. Right. And then saya akan stop sharing dulu. Dan saya nak memberi masa kepada cikgu untuk cikgu lakukan task membina Google Form yang mana ada nama penuh, ada email dan juga ada nama kelas yang cikgu ajarlah. Okay, saya akan stop presenting dulu dan saya memberi masa kepada cikgu untuk cikgu lakukan perkara berkenaan lah. Okay. So saya akan mute mikrofon saya kalau cikgu nak contohlah cikgu mungkin saya nak share lah saya punya screen, saya nak tunjuk cara betul tak cara saya ni. Okey je, saya lagi nak buat cikgu, saya suka cikgu buat macam tu lah. Okey, saya akan tutup mikrofon saya, begitu juga dengan kamera. Saya memberi masa kepada cikgu mungkin dalam 10 minit untuk cikgu lakukan aktiviti yang pertama, membina Google Form dari sama ada cikgu nak buat sendiri daripada Google Drive cikgu ataupun share drive cikgu, ataupun cikgu nak ambil link yang kopi saya sediakan dalam Google Form dalam comment box Google Meet. Okay. All the best cikgu. Terima kasih. Saya off microphone. Okay, cikgu Lo boleh belanja tak? Share screen. Okay. Okay, cikgu Lo kalau lihat dekat bahagian sebelah perkataan tahun 4 tu kan, ada satu gambar folder. Yang ni kan? Okay, betul. Okay. Okay, lepas tu klik dekat bahagian tu, belok kiri, yang anak panah kiri sebelah perkataan my drive tu ada anak panah kiri sebelah, ada anak yang ni. Okay, betul. Okay, and then baru tu share drive. Okay. Lepas tu cikgu Lo akan jumpa folder dia nama August. Yes. Okay, lepas tu masuk folder tu, cikgu Lo punya, cuba cari cikgu Lo punya rumah. Jumpa rumah dia. Okay, yes, jumpa dah. Okay. Masuk situ, pindah situ. Move dia. Ya, betul. Okay, tu sama move juga. Cikgu Lo dah pandai. Terima kasih. Okay. Thank you very much. Okey, soalan Cikgu Rita, Cikgu Iva angkat tu soalan ke? Silakan. Okey, kalau ataupun Cikgu Rita angkat tangan tu tanda dah selesai ke? Kalau dah selesai pun boleh jugalah nak angkat tangan ataupun nak komen dan pun tanda selesai lah. Sorry, tertekan. Tertekan. Ya, Saya faham sorry. Dia ada dua, tertekan dengan stres. Saya tertekan. Right. Okey, Cikgu Lin dah siap. Okey, terima kasih tahniah Cikgu. Alright, so kalau ramai dah angkat tangan tu, maknanya dah menguasai bahagian pertama lah untuk mendapatkan maklumat pelajar. Mana cikgu dah tetapkan nama dan juga email nama dengan kelas. Okey, balik dengan yang soalan yang seterusnya. Okey, so soalan seterusnya bila cikgu dah createkan kuis sejarah tahun 4 tadi. Okey, maknanya maklumat nama pelajar dan juga kelas cikgu dah buat. Okey, so cikgu nak pergi pada bahagian soalan.
Soalan ini kalau cikgu orang kata nak buat satu lagi section, macam section yang ini maklumat diri. Tapi kalau cikgu nak buat section soalan, boleh guna yang ini. Di tepi ni, tepi ni dipanggil section. So section ni dia akan keluarlah untitled section. Soalan. Soalan ataupun cikgu nak buat bahagian A. Bahagian A. Bahagian A. Dan cikgu typekan dekat description ni, sila jawab semua soalan. Okey. So bahagian A semua soalan ni, cikgu mula nak buat soalan pertama di bahagian A ni, klik simbol tambah. Okey. So kat sini ni untuk bahagian A ni, cikgu fokus kepada soalan berbentuk formatif, multiple choice ke ataupun pilihan jawapan 1, 2, 3 ke. So cikgu akan fokus kat situlah untuk bahagian A. Contoh kat sini cikgu saya ambil kuis sejarah tahun 4. Okey, secara smart ni, apa yang saya praktikan lah bila nak buat Google Form untuk quiz ni, saya pergi kepada Quizizz. Cara mudah lah juga, kita tak nak dalam jauh pergi buka full text lah, kita pergi cari modul-modul ke, kita tak panjang itulah. Cikgu login dulu, ambil akaun cikgu. Okay, dan sekarang ni kita nak cari soalan yang kita nak masukkan soalan daripada Quizizz ni pergi kepada soalan dalam Google Form. Okey, sekarang ni cikgu dah buka Quizizz ni. Cikgu type dulu soalan dia, sejarah tahun 4. Okey, kita tekan. Okay, dan cikgu nampak ni dekat carian ni kita ada 2 juta jenis soalan sejarah tahun 4 ni. Makan tak habis ni. Okey, so cikgu bolehlah contoh kat sini saya ambil soalan yang ada kat sini, sejarah tahun 4. Tahun 4 Gemilang ni. Yang kata sejarah soalan Gemilang zaman prasejarah. Okey. Cuma sekarang ni cikgu kita nak ambil soalan ni masuk ke dalam Google Form ni. Okey, kita pergi dulu kepada bahagian ni cikgu. Kita pergi kepada menu dia. Okey, sebenarnya kalau biasa ni kita memang guna Quizizz je. Cuma kalau cikgu nak gunakan Google Form dalam bentuk formatting assessment ni, macam saya sebut tadi lah, kita tak pergi buka modul, tak buka buku, kita nak type satu-satu, nak scan ke apa semua tu kita tak perlulah. So saya banyak gunakan platform Quizizz. Ambil soalan daripada Quizizz, kita copy masuk dalam soalan Google Form. Contoh kat sini, bila cikgu nak buat kaedah yang macam tu, cikgu pergi pada bahagian menu show answer. So cikgu klik pada show answer, dia akan keluarlah ni jawapan dia. So contoh kat sini, cikgu nak pergi pada soalan pertama. Cikgu highlightkan saja perkataan ni, aku klik kanan copy dan cikgu pindah dekat cikgu punya Google Form ni. Okay, so cikgu pindah. Okay, soalan pertama, dia dah bagi dah multiple choice. Okay, dan kemudian cikgu nak ambil jawapan dia. Patah balik dekat Quizizz tu. Sambil-sambil tu cikgu tik lah show answer. Okay, ambil laman probability 1. Okay, dan ni yang ni cikgu kena belajar, maknanya cikgu nak gunakan tangan cikgu. Keyboard tadi kat sini cikgu highlight pakai mouse. Kemudian dekat keyboard cikgu typekan Ctrl C untuk copy, dan dekat bahagian option 1 ni cikgu tekan keyboard Ctrl V untuk paste. Ulang balik step dia untuk jawapan kedua, Ctrl C, paste. Pergi pada soalan ketiga, jawapan ketiga, Ctrl C, paste. Dan keempat, ini jawapan dia, Ctrl C dan paste.
So bila cikgu copy paste ni, macam biasalah copy paste ni, dan cikgu nak letakkan skema jawapan dia. Okay, cikgu ambil kat sini answer key. So bila klik pada answer key, saya ambil balik. Saya cancel balik. Okay, contoh cikgu nak letakkan skema jawapan dia. Cikgu jumpa menu answer key ni, klik dekat answer key dan cikgu rujuk balik jawapan mana? Zaman Melaka. So cikgu pergi pada jawapan zaman Melaka dan tik sebagai jawapan sebetulnya, dan cikgu letakkan markah 1 point. Okay. Dan cikgu boleh kalau contohlah cikgu punya bahagian A, cikgu nak buat 10 markah dan cikgu ada 5 soalan, bolehlah letak 2 point. 5 soalan kali 2 point, dapatlah 10 markah. Okay, lepas tu cikgu klik done lah. Okay, kemudian cikgu pastikan soalan pertama ni cikgu letakkan required supaya pelajar tak skip soalan nombor 1. Dan cikgu boleh pergi pada soalan yang kedua, menu add question. Dan dekat bahagian yang ni cikgu pergi pada anak panah sebelah kanan. Okay, cikgu ambil pula soalan kedua. Copy, klik type Ctrl C dan cikgu paste kat bahagian ruangan soalan. Sama juga step dia, cikgu copy jawapan dia, Ctrl C, option 1 ni paste. Kemudian ulang balik, Sungai Tembeling Pahang, Ctrl C dan cikgu paste. Dan jawapan ketiga, Ctrl C dan cikgu paste. Lepas tu soalan pilihan jawapan keempat, Ctrl C dan cikgu paste. Dan kemudian cikgu tengok jawapan dia, ni Gua Niah Sarawak soalan jawapan dia. So cikgu klik pada bahagian answer key dan cikgu pilih Gua Niah Sarawak. Okay, dan cikgu letakkan 1 point. Okay, lepas tu cikgu klik dan okay. So klik require supaya pelajar tak skip soalan nombor 2. Okay, kemudian cikgu nak ulang-ulang bergantung berapa bilangan soalan yang cikgu nak pelajar jawab. Dan kaedah dia sama juga untuk soalan ketiga. Cikgu pergi pada bahagian next ketiga ni, ambil je ayat ni, copy, Ctrl C copy dan cikgu paste. Okay, dan kemudian ambil jawapan pertama, pilihan jawapan pertama, kemudian paste di situ. Okay, lepas tu pilihan jawapan kedua, paste kat sini. Jawapan yang ketiga, okay. Kemudian jawapan yang keempat, okay. Paste kat situ. So cikgu tengok balik jawapan sebenar dia ialah mayat dibengkokkan. Okay, mayat dibengkokkan 1 markah. Okay. Right, saya akan tarik handbrake untuk bagi laluan kepada cikgu untuk cikgu buat kaedah bahagian A ni, dan cikgu boleh ambil soalan daripada quizzes ni. Kaedah macam saya tu tadi, copy paste, dan dekat bahagian answer bahagian answer ni, cikgu letakkan jawapan dia dan pastikan cikgu tik pada required. Okay, so bahagian A ni bahagian formatifnya kaedah untuk cikgu letakkan jawapan ABCD lah. Okay, saya tarik handbrake dulu kat cikgu untuk beri laluan kepada cikgu untuk cikgu teruskan untuk bahagian A. Dan kemudian untuk malam besok cikgu akan pergi pada bahagian B, bagaimana cikgu nak gunakan dalam bentuk summative assessment dalam Google Form yang cikgu buat yang malam ini. Saya akan beri ruang waktu untuk cikgu meneruskan soalan bahagian A untuk summative assessment ni. Okay, cikgu nak buat 5 soalan. Cikgu Rina, yang tu malam besok. Untuk bahagian summative, malam ni kita buat multiple choice dulu. Okay, dan saya akan beri ruang waktu masa cikgu untuk cikgu selesaikanlah, mungkin cikgu nak buat 5 soalan malam ini.
Okay, saya akan off mikrofon, end saya punya screen sharing ni untuk dilaluan kepada cikgu untuk meneruskan soalan bahagian A, formative assessment. Okay, sambil-sambil cikgu buat, ada apa-apa nak bertanya tu dipersilakan. Cikgu Lo, saya. Sorry, saya tak sempat tengok tadi yang quizy, soalan quizy tu kan. Macam mana cikgu dapat yang nampak banyak soalan dekat sana? Okay, cikgu Lo boleh belanja lagi sekali screen. Okay. 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 Nak minta cikgu Lo boleh pergi pada quizzes kan? Pergi pada quizzes. Okey, lupa nak tanya cikgu Lo ngajar subjek? BM. Oh, BM. Tapi tak apa, nak guna sejarah juga sebab Okey. apa bulan ni kan bulan kemerdekaan kan. Betul. Yang 12 nak guna. Betul. Itu yang nak tanya macam mana? Okey. Quizy Betul. Cikgu Lo masuk pada website quizzes. Okay. Okay, and then cikgu Lo je type je dekat bahagian search for quizzes tu. Yang ni. Type je bulan kemerdekaan. Macam ni kan? Betul. Kalau tengok soalan ada kalau cikgu Lo naik atas sikit. Tolong ada Okay, result found. 19,824 soalan kemerdekaan. Tengok dekat sini. Ni pun tak habis. Berapa tahun cikgu nak pakai, memang banyak-banyak soalan boleh ulang-ulang lah. Okay, contoh cikgu ambil yang pertama tu kan, kuis kemerdekaan tu. Okay, pergi pada menu show answer. Ada mata dekat bawah menu assign homework. Show Yes. answer. Okay. Dia terus keluar. Tapi itulah bahasa Arab sekali. Cikgu tukar kuis lain sekali Arab dah. Kena back balik. Back balik. Betul. Okay, lepas tu copy dekat sini. Tak perlu. Cikgu Lo kena klik dekat tadi perkataan hide answer tu. Yes. Okay. Lepas tu tick jawapan dia. Tick jawapan. Yes. Baru ambil soalan dia. Lepas tu baru copy pilihan jawapan dia lah. Tak ada cara yang lagi senang lah. Boleh copy paste semua. Tak ada satu-satu. Dia memang saya ajar satu-satu. Okay, faham. Okay, dah dapat. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama dulu. Sebab kalau macam kalau shortcut tu kita kena gunakan dalam bentuk Excel ke ataupun Google Sheet. Maknanya pilihan jawapan tu dia ada A, B, C, D, dia memanjang ke bawah. Dan cikgu boleh ambil A, B, C, D, cikgu boleh highlight, copy tu dan paste. Sebab saya pernah cuba yang kesemua sekali tu A, B, C, D, tapi dia jadi panjang sampai 8 jawapan. So kena padam yang kosong tu. Tapi secara nak melatih guru, sebenarnya nak latih guru nak pandai cara nak kontrol C, kontrol V. Sebab sekarang ni kebanyakan kita lah dia suka gunakan satu tangan, nak kontrol mouse je, klik kanan paste, klik kanan, tapi dia tak guna tangan kiri duduk bawah je, kesian tangan kiri. Kalau tangan kiri ni boleh bantu dia ambil kita punya ibu jari kiri ni untuk gunakan tangan-tangan jari untuk kontrol C, V, kontrol D. Tangan kanan pegang mouse, tangan kiri pegang keyboard, copy paste. Kadang bila cikgu nak masa nak ambil tak
taksir ambil belajar tu, yang tu banyak. Copy paste nama dan tadi dah macam ni dah. Klik kanan, klik kiri, kanan. So dah anak tengok, ayah buat apa tu dah berjoget. Tak, ayah crank sekejap tengah copy paste. So kat situ lah cikgu nak, betul cikgu Vino. Dia kena sama-sama berfungsi lah. Alright. So untuk malam besok cikgu, kita akan pergi pada bahagian B. Pada bahagian B ni dia saya nak kongsikan dengan cikgu sebab dalam bahagian B ni kita akan cuba banyak buat soalan sumatif lah. Pada macam cikgu Amir sebut tadi tu, bila kita bagi arahan teks, mungkin arahan teks tu kita nak jawapan pelajar tu dalam bentuk jawapan image. Mungkin pelajar dia satu mungkin dia snap gambar atau bergantung pada soalan yang kita tanyakan, mungkin satu gambar. Kemudian yang kedua ni gambar yang sama. Kalau cikgu nak contohlah cikgu mengajar matematik, cikgu nak pelajar tu buat contoh pengiraan, contohlah ungkapan algebra ataupun cikgu punya pengiraan ni, cikgu nak pelajar tu jawab, tunjukkan cara kerja ni. Mungkin pelajar tu dia mungkin screenshot pengiraan dia ambil gambar dan hantar dalam Google Form cikgu, ataupun sebab kalau cikgu pakai Google Form yang 5 ke ataupun yang storage dia besar, cikgu boleh bagi arahan sila sediakan video pendek dalam 30 saat tu untuk pelajar. Mungkin kalau cikgu mengajar subjek pendidikan Islam, mungkin cikgu nak kita belajar buat bacaan awal tu, bacaan doa makan ke apa. So pelajar tu rekodkan dia punya video tu, dalam 10 saat 15 saat tu dia dah boleh dah baca bacaan. So dia hantar dalam cikgu punya Google Form dalam bentuk sumatif. Ataupun juga kalau cikgu nak jadikan sumatif cikgu tu dalam bentuk penilaian. Contoh macam tadi cikgu yang ngajar matematik, cikgu tak nak pelajar tu screenshot jawab cara kerja tu, dan cikgu nak pelajar tu tunjuk cara. Mungkin kaedah sekarang ni kan handphone dah boleh rakam dah. Mungkin dia akan ambil angle atas tu, dia rekod. Okey, cara dia buat pengiraan lah 2/5 jawapan dia 7. Kau dia hantar kat cikgu. So tengok nilai cikgu kat situ okey, betul jawapan dia. Ataupun dia nak, cikgu saya nak tunjuk cara saya jawab soalan cikgu ni 2/5 berapa. Okey, 2 campur 5 jawapan 7. Okey, betul tak? Okey, so dia akan send kat situ lah. Cuma kalau berbanding kita pakai Google Form account Gmail biasa, dia tak boleh nak buat macam tu sebab Gmail biasa ni terhad untuk kapasiti 15 GB dia punya storage. Tapi bila kita nak buat macam tu untuk kelas kita ni, memang kuota kejap je lah habis. Itu sebabnya saya menggalakkan cikgu gunakanlah email dia 5 ataupun cikgu ada email IDD ke ataupun domain yang lain yang ada storage besar untuk cikgu lakukan penilaian formatif dan juga sumatif lah. Okey, untuk bahagian pertama, bahagian A ni untuk soalan formatif ni, tadi saya tunjukkan untuk mungkin 3 soalan. Mungkin bagi pihak cikgu, cikgu boleh buat untuk 5 ke ataupun 10 soalan, dan malam besok cikgu kita akan sambung pada bahagian B untuk soalan dalam bentuk sumatif. Kita akan try lah macam cikgu Mimin cadangkan tadi, nak buat dalam berbagai bentuk. So kita akan sambung pada besok. Dan kalau cikgu lihat kat sini, saya ada satu lagi features yang saya akan kongsikan dengan cikgu. Lepas kita dah selesai buat sumatif ni, kita akan saya nak share screen. Ni. Okay, last part cikgu untuk bahagian quiz yang kita buat ni, kita nak gunakan fungsi yang macam puzzle ni. Ini dipanggil add-on. So add-on kat sini lah kita nak buat timer jawab soalan. Kemudian macam tadi, kalau saya buat kat sini ni, bagaimana pelajar ni, cikgu nampak M ni adalah bagaimana cikgu nak pelajar tu rakam suara saya. Mana kat sini dia rakam, mungkinlah kalau cikgu ada pelajar yang
dia tak nak type, dia nak jawab dalam bentuk audio. So kita nak gunakan M ni. M ni kita sign dululah. M ni sekejap, yang ni sambung besok lah. M ni salah satu fungsi yang ada dalam Google Form ni untuk menjawab soalan pakai suara. Okey, email. Email kena isilah nama penuh Muhammad Kamarul Izwan bin Osman. Dia akan rakam kat sini. Lepas tu dia hantar. Okey, ni kita pilih lah. So nanti bila dia nak, kalau macam ada soalan cikgu yang berdasarkan jawab soalan di bawah, apakah jawapan sebenar dia. Maknanya cikgu bagi soalan ada gambar dan pelajar akan rakamkan jawapan dia. Yang tu kita nak sentuh lah untuk bahagian sumatif juga. Alright, saya akan stop sharing untuk cikgu. Okay, so malam ini saya record balik, kita buat Google Form daripada share drive cikgu ataupun cikgu make a copy daripada link yang saya hantar. Dan kemudian lepas cikgu dah buat Google Form, kita buat bahagian pertama untuk kita setkan Google Form ke dalam bentuk quizzes. Dan bahagian pertama kita letakkan nama pelajar, kelas. Lepas tu kita settingkan adik kenal, masukkan email. Lepas tu kita pergi pada bahagian A. Kita shortcut, kita ambil soalan daripada quizzes, kita copy soalan dia, kita copy jawapan dia, dan kita letakkanlah skema jawapan berdasarkan jawapan yang kita nampak dekat quizzes. So cikgu ulang-ulang soalan 1 sampailah soalan berapa cikgu nak. Dan saya cadangkanlah minimum lah cikgu boleh buat 5 ke ataupun 10 ke untuk cikgu punya soalan quiz Google Form tu. And then besok barulah kita akan pergi pada bahagian B dan kita akan banyak eksplorasi lah bagaimana kita nak guna Google Form ni dalam bentuk summative assessment lah. Nak audio ke ataupun nak scan gambar ke ataupun nak record audio video ke, so kita akan gunakan untuk bahagian B besok. Okey, saya nak cross check dengan Cikgu Ina, rakaman okey cikgu Kalau Cikgu Ina boleh dengar lah. Okey, Jun. Okey. So Cikgu Ina boleh off rakaman.